السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ni. Jadi kita sambung lagi dalam perbincangan kitab Hidayatul Sibyan, muka surat 23. Muka surat 23 yang Jawi, yang Rominya 122. 122 lah Romi ya. Baik. Jadi malam ni kita nak sambung dalam perbincangan bab jamak dan qasar. Qasar kita dah bincang. Malam ni kita nak sambung pula bab jamak. Jamak ni maknanya menghimpunkan sembahyang dua waktu di dalam satu waktu. Itu dinamakan jamak. Baik. Qasar iaitu kita memendekkan ataupun meringkaskan sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu orang panggil qasar nama dia. Campur dua itu dinamakan qasar jamak. Itu cerita dia. Jadi nanti kita akan bincang juga sedikit apa benda yang boleh kita buat jamak, apa benda yang tak boleh kita buat jamak. Ada timbul pula masalah sekarang ni, tak musafir pun boleh buat jamak. Dah tuan-tuan dah dapat satu video ada seorang Tok Mufti Belah Utara yang tak nak pakai ulama', dia pakai pandangan dia sendiri. Dia kata kalau kita tak musafir pun kita boleh buat jamak berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi betul, tapi dia pahaman dia yang tak betul. Nanti kita tengok, kita bincang kemudian. Kalau saya tak sebut, boleh tanya soalan tu balik. Baik, malam ni kita nak tengok cerita sembahyang jamak. Jamak di dalam musafir. Dalam musafir. Dulu kita dah bincang lah, qasar dan jamak ini boleh dilakukan di dalam musafir. Musafir paling kurangnya ialah 2 marhalah. 2 marhalah ni lebih kurang dalam 90 km.
Dulu kita ada jawab juga satu soalan yang ditimbulkan. Ada hadis katanya Rasulullah SAW dia berjalan lebih kurang dalam 6 km, dia buat apa? Qasar. Nah, di satu tempat yang dinamakan Zihulaifah. Memang ada hadis. Nah, hadis tu betul, tapi kita yang faham tak betul. Itu jadi masalah celaru. Nah, hadisnya daripada Anas bin Malik, sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinah arba'an. Kami sembahyang bersama Nabi di Madinah 4 rakaat. Wa bi Zilhulaifah al-asra raka'ataini. Kami sembahyang pula di Zilhulaifah 2 rakaat. Sembahyang asar di Zilhulaifah 2 rakaat. Hadis ini hadis sahih daripada Imam Tirmizi. Nah, kalau kita tengok gambaran hadis ini, memanglah ceritanya Nabi duduk Madinah. Lepas Madinah dia sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur dia pun keluar sampai Zilhulaifah, masuk waktu asar dia sembahyang 2 rakaat. Nah, sebab itu hadis ni dia bukan boleh baca hadis, kita baca hadis kemudian kita nak buat tafsiran sendiri, sesat orang. Jadi sesat. Sebab itu hadis ini ataupun ayat Quran, kalau Quran dia kena faham asbabun nuzul, nama dia, sebab turun ayat. Sebab turun ayat itu dinamakan asbabun nuzul, nama dia asbabun nuzul. Kena faham itu. Kalau kita nak tafsir Al-Quran, kita kena faham itu. Kalau kita tak faham ini, jadi sesat fatwa kita. Sesat barat kata orang. Sesat. Hadis pun begitu juga. Hadis ini kita kena faham asbabul wurud, sebab berlakunya hadis. Asbabul wurud, sebab berlakunya hadis. Sebab itu ulama menghuraikan hadis ini. Tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab Bahrul Mazi. Rujuk dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang keempat. Saya catat di sini ada muka surat dia. 123 sampai muka suratnya jilid yang keempat, muka surat 23 dengan sampai 28. Ada perbincangan di situ. Ini yang Jawi. Kalau yang Romi saya pun tidak tahu muka surat dia berapa. Sebab itu ulama ni dia bukan ambil satu hadis saja buat kajian berdasarkan kepada hadis yang lain. Hadis lain pula mentafsirkan hadis ini. Daripada Anas bin Malik juga, daripada Abdullah bin Abbas menceritakan ketika kami nak keluar pergi Hajjatul Wada'. Ketika kami nak keluar pergi Hajjatul Wada', kami bermusafir bersama Rasulullah SAW selepas waktu zuhur. Bila mana sampai Zilhulaifah, maka kami pun buat sembahyang 2 rakaat sembahyang asar. Cerita hadis ini Nabi nak pergi ke Mekah, bukan sampai di situ pusing balik dah. Ini jadi sesat orang. Orang UAE banyak, budak-budak student UAE nak pergi Kuala Lumpur, dia buat jamak siap. Mana boleh? Hadis ini cerita kata Nabi Hajjatul Wada'. Bukan cerita dia nak pergi Zilhulaifah lebih kurang 6 km ataupun begitulah lebih kurang. Bukan nak pergi situ. Ini yang kalau kita baca hadis, memang hadis itu cerita macam tu. Sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati az-zuhra bil Madinati arba'an wa bi Zilhulaifah al-asra raka'ataini. Macam seolah-olah Nabi pergi Zilhulaifah pusing balik. Bukan begitu. Hadis ini nak cerita Nabi nak pergi Hajjatul Wada'. Buat haji di mana? Bukan buat haji kat Mekah. Orang Malaysia boleh pula buat haji kat balik pulau. Balik pulau kan dah haji buat sana. Bukan haji nak pergi itu, haji kat Mekah. Mekah dengan Madinah berapa? 600 km. Itu dia. Ini cerita dia. Dia pakai ambil hadis tu, Allah jadi sesat.
Sama lah dengan cerita hadis. Kita sebut dululah sebelum ni. Tak dapat video. Oh, betul hebat. Tengok banyak dapat. Nah, saya sebab orang dapat itu sebab orang tanya soalan. Dia hantar video ni. Ustaz, apa komen tentang video ni? Dia debat ilmu ni tak boleh nak komen-komen gitulah. Nah, terpaksa nak kena rujuk kitab. Sebab dia guna hadis Imam Muslim. Saya pun bukalah satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, syarah kepada kitab hadis Imam Muslim. Kita nak faham kitab hadis Imam Muslim, kita kena buka kitab Imam Nawawi. Syarah dia dinamakan Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau hadis Bukhari, kita kena buka kitab Fathul Bari. Jangan kita buka kitab Fathul Bari perleh tu, sesat juga. Nah, kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani, itu baru boleh faham. Nah, kalau tak rujuk dengan kitab ni, tak boleh faham. Kalau hadis Imam Tirmizi ni dalam bahasa Melayu dah ada. Nah, terjemahan dia yang paling cantik, yang paling elok, kitab Bahrul Mazi lah. Rujuk kitab Bahrul Mazi, baru boleh faham apa hadis itu, maksud hadis itu. Nah, jadi dalam hadis itu diceritakan, katanya sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati az-zuhra wal asra jami'an. Nah, wal maghriba wal isya'a jami'an min ghairi khaufin wala safari. Itu hadis tu. Nah, Nabi sembahyang di Madinah zuhur dan asar jami'an, buat jamak. Buat jamak saya bukan qasar, buat jamak. Jamak ni maknanya zuhur 4, asar pun 4. Dia buat jamak. Bukan qasar. Bukan, dia pun sebut dalam hadis, dalam ceramah dia tu bukan qasar. Dia buat jamak. Memang betul lah, Nabi buat jamak. Zuhur, asar 4. Maghrib, isyak, maghrib 3, isyak 4. Pernah buat di Madinah min ghairi khaufin, tanpa ada ketakutan. Mana ada musuh ke apa ke, tak ada. Wala safari, dan tidak pergi musafir. Itu hadis. Hadis ini hadis paling sahih juga, iaitu hadis Imam Muslim. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Imam Muslim, ada hadis itu. Baik, apa kata Imam Nawawi? Nah, Imam Nawawi buat banyaklah dia pernah takwilan ulama mengenai dengan itu. Kalau kita rujuk kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i pun ulama hadis. Dia kata hadis yang mengatakan Nabi buat jamak di Madinah tanpa musafir, tanpa takut, itu adalah masalah hujan. Kerana hujan lebat boleh buat jamak. Nabi buat tu kerana hujan, kata Imam Asy-Syafi'i, bukan sebab lain. Itu satu. Kata Imam Nawawi, dia kut pula kata-kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menghuraikan hadis ini. Kata Imam Tirmizi, hadis itu sudah pun dimansuhkan hukumnya, tak boleh pakai. Hukum dia tak boleh pakai. Baca boleh, tak boleh pakai. Hukum dia tak boleh pakai lagi. Kata Imam An-Nawawi, dia kut daripada kata-kata Imam Tirmizi. Yang dia buat keluar fatwa pula, kata boleh, itu sesat barat. Kena fahamlah hadis itu macam mana. Ni tak dapat, tak apalah. Tuan-tuan dengar. Ada video tu, panjang video dia tu, panjang. Saya dengar sampai habis, ulang 2-3 kali, takut silap. Kita nak jawab orang, takut silap, bahaya lah. Tak boleh. Saya rujuk balik dengan kitab Bahrul Mazi. Dalam kitab Bahrul Mazi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jamhur ulama, seluruh ulama
mengatakan kalau duduk saja-saja tak musafir ini tidak boleh sama sekali buat jamak kecuali kerana hujan. Hujan tu pun dah syarat je. Hujan tu pun ada syarat. Syaratnya lebat. Syaratnya semayang berjemaah di masjid ataupun surau. Kalau jemaah kat rumah tak boleh. Orang kita datang sebelum maghrib tadi. Sebelum maghrib. Saya pun sempat sebelum maghrib hujan tu. Elok masuk surau, hujan turun. Berkat tu. Jadi kita datang maghrib, hujan turun, lebat. Sampai tak berhenti-henti. Habis sembahyang maghrib pun hujan lagi, lebat lagi. Boleh kita buat jamak dengan isyak. Lepas kita buat jamak dengan isyak, di dalam waktu maghrib, lepas tu kita pun balik. Tak boleh tunggu lagi dalam masjid. Kalau duk tunggu lagi dalam masjid, kena ulang balik sembahyang isyak dah. Boleh? Terus balik dengan basah-basah tu pun balik. Boleh. Memang ada berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah buat begitu. Boleh. Itu sahaja yang disebut oleh ulama mengatakan boleh buat jamak tanpa musafir. Jamhur ulama. Sebab yang kata jamhur ulama ni ada khilaf di kalangan ulama. Abu Hanifah sahaja yang kata tak boleh. Sebab Abu Hanifah ni dia tak boleh buat jamak. Walaupun musafir ke tak musafir ke tak boleh buat jamak. Qasar boleh. Jamak tak boleh. Itu pandangan Abu Hanifah. Kita berjalanlah balik ke Kedah pun. Sembahyang Zuhur, masuk waktu Zuhur, boleh sembahyang 2 rakaat. Jalan lagi, masuk waktu Asar, berhenti, sembahyang pula 2 rakaat. Boleh. Qasar boleh, jamak tak boleh. Itu pandangan Abu Hanifah. Sebab tu kata jamhur. Jamhur ni maknanya Imam Syafi'i, Imam Malik, 3 daripada 4. Itu dikatakan jamhur namanya. Imam Abu Hanifah tak boleh. Yang boleh buat jamak di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Itu sahaja. Sebab Nabi ada buat di sana. Sebab bagi dia hadis yang menceritakan kata Nabi sembahyang musafir di perjalanan itu tidak sahih. Itu kata dia. Tapi Imam Syafi'i, Imam apa semua ni, sebab hadis itu ada. Itu sahaja. Jadi itulah. Walaupun hadis Imam Muslim, tapi kena tengok juga. Bukan kita nak petikan hadis Imam Muslim. Sebab hadis itu dia cerita saja. Dia cerita peristiwa yang berlaku. Sebab tu kita kena faham bila peristiwa itu berlaku. Banyak kalau kita nak tengok benda ni. Sama juga dengan satu ustaz, ada pernah saya dengar ustaz. Dia kata kalau kita sibuk-sibuk, tak payah, kita boleh tinggal sembahyang. Sebab dia kata Nabi pun sibuk-sibuk tinggal sembahyang. Allah. Betul, memang betul. Hadis itu ada di dalam kitab Bahrul Mazi. Tetapi kata Syekh dalam kitab Bahrul Mazi, hadis itu sudah pun dimansuhkan hukumnya, tak boleh pakai lagi dah. Tak boleh pakai dah. Buat juga tak boleh, haram. Dalam Quran pun banyak ayat Quran tak boleh kita amalkan. Baca boleh, nak amal tak boleh. Antara ayatnya ialah wala taqrabus salah wa antum sukara. Ayat ini cerita tentang orang minum arak. Wala taqrabus salah, jangan kamu menghampiri sembahyang, wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Kalau kamu mabuk, jangan sembahyang. Maksud ayat ini, kalau nak sembahyang, jangan minum arak. Dekat-dekat nak sembahyang tu, orang masa orang azan tu dia minum arak. Itu tak boleh. Selain daripada waktu sembahyang, pukul 10 pagi nak minum, minumlah lentang pongkang. Kalau amal ayat ni punah. Baca boleh, hukum tak boleh dah. Sebab ayat ni sudah pun dimansuhkan. Boleh pula buang ayat, boleh pula. Ini apa ulama ni? Ini bukan cerita ulama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran.
kami tidak membuangkan satu hukum daripada ayat-ayat itu ataupun kami lupakan dia, melainkan kami ganti yang terlebih baik daripada itu. Nah, kan kiblat kita dulu sebelum ke Kaabah ni kat mana? Baitul Maqdis. Masa Nabi duduk di Mekah, Nabi berkiblat di Kaabah. Di Kaabah. Nabi sembahyang menghadap Kaabah. Bila mana Nabi pindah ke Madinah, Allah Ta'ala arahkan dia supaya sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Maka berlakulah masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Nah, mengapa tak boleh sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis? Ayat Quran kata boleh. Nah, tak boleh dah. Kalau kita sembahyang menghadap ke sana juga, hukumnya tidak sah dan haram. Tak boleh. Sebab bila mana turunnya ayat wawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu hadapkan muka kamu ke Masjidil Haram. Itu cerita dia. Sebab tu kita kena faham semua ni. Jangan pakai main tembak ya, hukum punah habis, sesat orang. Nah, ini cerita dia lah. Mana banyak benda yang kita nak kena faham, nak kena mengaji ya. Bab nasih mansuh ni nak kena mengaji satu ilmu pula. Orang panggil ilmu usulul fiqh. Tu bab nasah mansuh ni dia ada satu ilmu dinamakan ilmu usulul fiqh. Hak kita belajar ni ilmu fiqh, ilmu fiqh. Dia ada banyak ilmu. Fiqh ni pun banyak ilmu. Ada ilmu dinamakan usulul fiqh. Usulul fiqh ini maknanya kita nak tahu macam mana kita boleh menetapkan hukum. Daripada mana kita nak faham mengatakan sembahyang itu wajib. Itu kena belajar kaedah, kena belajar satu ilmu yang dinamakan usulul fiqh nama dia. Ada Allah Ta'ala sebut kata wajib dalam Quran sembahyang? Mana ada? Wajib tak ada. Antaranya Allah Ta'ala sebut aqimis solah, dirikanlah sembahyang. Itu ada. Nah, zakat, Allah Ta'ala kata wajib zakat. Perkataan wajib zakat lah, mana ada? Sebab tu ada orang kata judi mana ada sebut dalam Quran. Nah, pandai pula dia. Nah, wajib sembahyang, wajib zakat, mana ada? Dalam zakat Allah Ta'ala kata wa atuz zakah, beri zakat, keluar zakat. Itu nak faham benda ni kena belajar ilmu usulul fiqh nama dia. Kemudian bagaimana kita nak tengok masalah di dalam masalah kita. Macam kita lah wajib sembahyang fardu kena berdiri. Kalau dia sakit pula macam mana nak buat? Itu kena belajar satu ilmu yang dinamakan qawaidul fiqh. Qawaid fiqhiyah nama dia. Itu kena belajar ilmu tu, qawaid. Nah, prinsip ilmu fiqh. Kena belajar itu baru boleh faham. Kalau tak belajar itu memang tak faham. Itu istilah ad-dururat, istilah masyaqqah, istilah uzur, istilah rukhsah. Itu semua ada di dalam qawaid fiqhiyah nama dia. Kena belajar ilmu tu. Ilmu fiqh ini pun ada banyak cabang. Hak kita belajar ni ilmu fiqh. Ilmu fiqh maknanya rumusan daripada ulama-ulama buat, rumusan daripada dua ilmu tadi ni digabungkan dijadikan satu rumus. Dia buat rumusan saja. Nah, macam mana dia rumus? Itu nak kena belajar dua ilmu ni lah, baru boleh faham. Kalau tidak, dengar aja. Ini cerita dah lah. Nah, ni tak mula lagi ni. Tak mula, tak start lagi. Baik, kita tengok ni. Dalam bab jamak ini memang ada hadis. Saya baca hadis sikit lah, baru dia sedap sikit. Kita baca hadis. Kata-kata kadang-kadang orang kata ini ulama yang reka benar ni buat keluar hukum.
ulama ni dia buat rumusan daripada hadis, daripada Quran dia tulis no. Dia bukan reka-reka dia reka punya. Dia buat rumusan daripada Quran dengan hadis. Sebab tu kita belajar kitab ni bagus. Dia buat rumusan, ringkas, mudah kita faham. Kalau nak baca hadis tu, berapa ekor nak baca hadis ya? Hadis Imam Bukhari 7,500 lebih. Berapa lama kalau kita mengaji lah? Sebulan sekali kita mengaji, berapa lama nak habis? Ustaz yang mengajar tu mati dulu baru tak habis-habis lagi. Ganti ustaz lain pun tak habis lagi. Jenuh lah macam tu. Baru hadis Imam Bukhari 7,500 lebih. Lebih hadis Imam Muslim pun lebih kurang begitu juga. Jadi sebab tu ulama dia buat rumusan. Tulis kitab ni kita baca senang. Tak apalah. Saya baca satu hadis cerita tentang pasal jamak ni. Saya baca ringkas sajalah. Diceritakan daripada Mu'adz bin Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Masa peperangan Tabuk. Irtahala qabla zayril syamsi. Jadi Nabi bergerak sebelum gelincir matahari. Nabi bergerak sebelum masuk zuhur lah. Mudah cakap sebelum masuk waktu zuhur, mungkin dalam pukul 12 ataupun 11 begitulah kot. Dalam hadis ni dia tak sebut jam. Akhara zuhra ila an yajma'aha ila al-asri. Jadi Nabi mentakhirkan sembahyang zuhur sehingga sampai ke asar. Maknanya dia buat jamak takhir. Bukan dia buat jamak takyah. Buat jamak takhir. Jadi dia mentakhirkan zuhur. Kalau dia bergerak sebelum waktu zuhur, dia mentakhirkan sembahyang zuhur. Sebab kita baru berjalan. Macamlah kita nak balik kampung ke utara. Tok Imam balik baling balik pukul 11 keluar daripada sini. Pukul 11 pagi kalau kita bertolak sampailah dekat Bidu lebih kurang pukul 1 lebih. Tapi dah lapar tu kena berhenti kat berhenti. Boleh buat ni tapi Nabi tak. Atau kita kata pukul 12 lah, pukul 12 12.30. Jadi kita keluar sampai dekat Rawang tu dah masuk waktu zuhur. Kita boleh terus sampai RCT berhenti makan nasi kandar itu. Dekat dengan Simpang Pulai. Elok masuk waktu asar sana. Boleh. Yalah baru kita bergerak, takkan nak berhenti pula kan. Ni sembahyang zuhur nak akhir, boleh buat takhir. Nabi buat begitu. Wa yusalliha jami'an, dia buat jamak. Jamak dan qasar lah. Wa izar tahala ba'da zari syamsi, dan bila mana dia nak bergerak selepas gelincir matahari. Maknanya waktu zuhur dah masuk dah. Waktu zuhur dah masuk. Ajjalal asra ila zuhri wa shalla zuhra wal asra jami'an. Jadi bila mana dia nak bertolak, nak bergerak pada waktu zuhur, Nabi terus buat jamak takdim. Jamak takdim maknanya asar disemayangkan di dalam waktu zuhur. Daripada sinilah ulama mengambil ada jamak takhir, ada jamak takdim. Saya tak payah baca habislah cerita hadis ni sampai dia buat cerita tentang sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak pun samalah lebih kurang. Maknanya berpandu pada hadis ini, maka ulama mengatakan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu dua cerita ni. Hadis ini saya petik daripada kitab Bahru Mazi hadis Imam Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan boleh buat hujah. Baik, kita baca kitab kita. Syahadan. Harus pula bagi orang yang musafir akan safar yang tersebut itu, maknanya musafir yang sampai dua marhalah itu, menjamak ia menjamak artinya menghimpun
antara dua sembahyang zuhur dan asar. Kalau kita himpunkan dua waktu, kita sembahyang dalam waktu itu orang panggil jamak. 4 rakaat kita buat jadi 2 rakaat, itu orang panggil qasar. Jadi maknanya kita boleh buat dua lah, qasar jamak. Maknanya dua, qasar pun boleh, jamak pun boleh. Itu cerita dia. Kalau kita musafir tadi lah, boleh kita buat himpun sembahyang zuhur dan asar, dan antara dua sembahyang maghrib dan isyak. Maghrib isyak pun boleh, akan sebagai jamak takdim. Jamak takdim ni kita buat di dalam waktu yang pertama. Kalau zuhur, kita sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur kita sembahyang asar pula. Masuk waktu asar tak payah sembahyang. Itu cerita jamak takdim nama dia. Begitu juga maghrib dengan isyak. Masuk waktu maghrib kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita buat isyak 2 rakaat, qasar. Masuk waktu isyak tak payah sembahyang dah. Tak payah sembahyang. Ada orang tanya kita lah, kalau nak sembahyang witir boleh tak? Lepas kita buat jamak takdim, jamak dulu ni, kita nak sembahyang witir pula, boleh tak boleh? Hukumnya boleh. Bukan nanti masuk isyak, tak boleh. Sebab witir ini boleh dibuat selepas kita sembahyang isyak. Dia bukan kata masuk waktu isyak, tak. Sama juga tarawih. Kita dalam musafir balik kampung Malaya tak boleh kan, sebelum raya, 2 hari sebelum raya. 2 hari sebelum raya kita balik, balik malam. Nak mengelakkan jam tu, kita balik awal. 3 hari ke sebelum 2 hari balik, sampai ni kita boleh di kampung, boleh kita buat jamak. Balik kampung boleh 3 hari boleh buat jamak. Kita pun lepas sembahyang maghrib kita buat jamak takdim. Lepas isyak terus kita boleh buat tarawih. Lepas tu tidur. Tapi jangan dia kopi pula. Orang duk main tarawih tu, kita duk main kedai kopi yang main. Tak baguslah tu. Duduk rumah baca Quran ke, okeylah. Boleh. Sebab witir dan tarawih ini boleh dibuat selepas sembahyang isyak. Kita dah main isyak dah, jamak takdim boleh. Itu boleh, hukumnya boleh. Itu cerita dia lah. Baik. Jadi kita buat sebagai jamak takdim macam tadilah, pada waktu yang pertama daripada keduanya, atau jamak takhir kepada waktu yang kedua daripada keduanya. Jadi kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar, sembahyang maghrib dalam waktu isyak, boleh. Kalau kita buat jamak takhir, mana-mana dulu pun boleh. Nak sembahyang maghrib dulu ke, ataupun nak sembahyang isyak dulu pun boleh. Sama juga kalau kita buat jamak takhir dalam waktu asar, zuhur dalam waktu asar, mana-mana dulu pun boleh. Tapi kalau jamak takdim, dia kena buat waktu dulu. Kalau kita genjakkan sembahyang asar di dalam waktu zuhur, jamak takdim, kena buat zuhur dulu, baru boleh kita buat asar. Kalau kita genjakkan waktu isyak dalam waktu maghrib, kena buat maghrib dulu, lepas tu baru boleh buat isyak. Tapi kalau jamak takhir, boleh buat mana-mana dulu boleh. Nanti dia akan cerita kemudian syarat-syarat dia. Bermula sembahyang Jumaat itu seperti zuhur pada jamak takdim juga. Jadi kalau kita nak buat jamak dengan sembahyang Jumaat, boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab Jumaat itu dalam waktu zuhur. Jadi oleh kerana Jumaat itu dalam waktu zuhur, maka bolehlah kita buat jamak takdim. Lepas sembahyang Jumaat, kita sembahyang asar. Boleh. Ada orang kata tak boleh. Kalau tak nak sembahyang, ikut dia lah. Senangnya.
Nah, kalau nak rasa susah sikit, ikut dia. Nah, ini pandangan ulama kata boleh, tak ada masalah. Bermula jamak takdim itu 6 syarat. Ni dia ada 6 syarat dia. Kalau kita nak buat jamak takdim ada 6 syarat. Ini yang kita kena ingat. Pertama, wajib tertib antara dua sembahyang dengan bahawa dimulai dengan sembahyang yang mempunyai waktu, iaitu zuhur atau maghrib. Kena sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Sembahyang maghrib dulu baru sembahyang isyak. Itu kalau kita buat jamak takdim. Sebab Nabi buat begitu. Itu yang ulama dia buat kesimpulan ni. Yang kedua, diniat jamak di dalam sembahyang yang pertama, iaitu zuhur atau maghrib, jika serta dengan salam yang pertama sekalipun. Tak semestinya kita niat di dalam takbiratul ihram. Kita boleh niat dekat nak bagi salam, kita niat, oh aku nak buat jamak ni dengan asar ni. Boleh kita niat begitu. Kalau kita niat dalam takbiratul ihram, lagi baguslah. Usalli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala, ataupun qasran lillahi ta'ala. Aku sembahyang zuhur himpunkan dengan asar. Sembahyang zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu maksudnya ialah qasar lah. Himpun dengan asar sebagai qasar kerana Allah Ta'ala. Boleh? Kalau kita niat di awal, lagi bagus. Takut lupa pula dekat nak bagi salam, terlupa niat, tak boleh buat jamak lah. Tak boleh ya. Yang ketiga, wajib berturut-turut antara dua sembahyang itu dengan bahawa tiada menyelangi antara keduanya itu masa yang lulus 2 rakaat sembahyang yang ringan keduanya. Jadi antara jamak waktu zuhur dengan waktu asar, kita tak boleh pisah dengan benda yang lain. Ini duk baca WhatsApp lagi, baca WhatsApp lagi, itu tak boleh. Jawab telefon pula lagi tak boleh. Nah, yang boleh qomat saja. Qomat saja boleh. Qomat saja boleh. Ataupun kita berubah tempat sikit boleh, tak lama. Dia tak boleh lebih daripada sekadar sembahyang 2 rakaat yang ringan. Sembahyang 2 rakaat yang ringan ni, kita takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah, tak ada baca surah dah, lepas tu rokok, sujud, lepas tu kita bangkit pula, baca Fatihah, rokok, sujud dan baca tahiyat, bagi salam. Itu 2 rakaat yang ringan orang panggil. Dia tak baca doa iftitah dah. Kalau sampai jarak masa itu, hukumnya terputus jamak itu. Dia tak boleh dah. Maknanya zuhur itu sah, asar itu tak boleh, tak sah. Dia kena buat dalam waktu dia juga. Itu maksud dia lah. Yang keempat, kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Maknanya dia di dalam musafir. Dia masih di dalam musafir. Okey, kalau kita macam ni, kita balik daripada utara ni, kita pun sembahyang lah jamak dekat Tapah. Kita buat jamak zuhur dengan asar itu sampai pun ngangam waktu, masuk waktu, tepat dengan waktu dia. Bila masuk waktu, kita pun sembahyang. Lepas sembahyang kita pun balik mari sini, sampai di sini asar tak masuk lagi. Maknanya asar kena buat lain. Asar kena buat lain. Sebab kita balik sampai rumah sudah pun habis waktu musafir dalam waktu yang kedua. Jadi kalau asar tak masuk lagi, kita kena buat lain asar. Zuhur sah, asar tidak sah. Sebab
sudah habis perjalanan kita. Nah, tapi kalau dalam perjalanan tu asar tak masuk lagi, nah itu boleh. Kita baru sampai Jalan Duta, orang azan, okey dah tu, boleh lah. Sebab belum lagi masuk kampung kita, boleh lagi tu. Nah, Jalan Duta Duke ke sini 10 minit. Saya pun tidak tahu lah kalau tuan-tuan bawa kereta berapa laju kan. Saya 10 minit sampai hujung lah. 10 minit daripada Duke sampai situ 10 minit. Nah. Jadi kalau elok azan dekat Rawang ke dekat itu boleh. Maknanya dah masuk waktu. Maknanya dalam masuk waktu asar itu kita dalam musafir lagi. Boleh. Dan tiada disyarat wujud seperti takbiratul ihram yang sembahyang pertama. Itu maksud dia lah. Berkekalan musafir. Ini cerita pasal orang naik unta dulu. Dia sembahyang. Kelimanya, berkekalan waktu sembahyang yang pertama dengan yakin hingga memberi salam sembahyang yang kedua. Waktu pun masih ada lagi dalam waktu pertama. Kalau kita sembahyang hujung waktu, nah, elok bagi salam zuhur, habis orang azan asar. Tu tak boleh jamak dah, dia kena sembahyang asing. Sebab dah habis waktu. Nah, elok sembahyang zuhur, Allah orang azan pula. Itu tak boleh. Sebab dah habis waktu, tak boleh jamak dah. Boleh kita buat qasar, boleh, sebab dalam musafir boleh lagi. Itu sebab kita sembahyang kat hujung. Yang keenam, zon ia akan sah sembahyang yang pertama supaya keluar perempuan yang mutahayyirah, maka tiada harus baginya jamak takdim. Jadi kita kena yakin bahawa sembahyang yang pertama tu sah. Kalau sembahyang yang pertama tidak sah, sembahyang zuhur tu tidak sah, maka tak boleh kita buat jamak dengan asar. Dia kena sembahyang lain. Antaranya ialah orang yang mutahayyirah. Orang yang mutahayyirah ni orang yang haid dia tidak menentu. Haid dia ini tidak menentu, dia tak boleh buat jamak. Sebab kemungkinan dia sembahyang itu dalam haid. Kemungkinan dia sembahyang itu di dalam haid. Maka walaupun dia tidak ada darah, tapi mutahayyirah ni orang panggil apa? Bahasa nyanyok lah. Nah, haid dia tu tidak menentu, nyanyok. Sekejap datang, kejap tak datang, kejap datang, kejap tak datang. Dulu kita ada bincang benda tu. Jadi kalau orang yang macam ni, dia tak boleh buat jamak sebab dia tidak yakin mengatakan waktu yang pertama tu sah bagi dia. Jadi 6 syarat jamak takdim. Syarat yang penting sekali, kita kena niat di dalam sembahyang yang pertama. Yang kedua yang pentingnya, kita tak boleh terpisah begitu lama. Itu antara 2 syarat yang paling penting yang orang banyak cuai. Kadang dia sembahyang pertama, lepas kadang dia berjemaah. Kalau dia berjemaah, jangan duk ikut orang duk wirid. Nah, dia berjemaah dengan masjid. Dia singgah masjid nak sembahyang. Maghrib ya kita kata. Dia musafir, boleh dia nak ikut orang, boleh. Tapi lepas kawan tu sembahyang, macam sembahyang Jumaat lah. Nah, kita ikut Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, jangan kita berwirid. Kita tak boleh duk berdoa lagi apa, tak boleh. Kita kena bangun buat sembahyang. Dia tak boleh tu. Ada setengah orang tu dia berdoa tu ikut imam. Lepas tu baru dia buat sembahyang isyak. Tak boleh. Sudah terputus. Kalau dia sembahyang isyak juga, hukumnya tidak sah. Sebab dia sembahyang di dalam waktu maghrib yang tak boleh buat jamak.
Tapi kalau dia cepat bangun, lepas sembahyang bagi salam terus dia bangun sembahyang, itu okey. Jangan nak tunggu Tok Imam duk wirid kita pun ikut juga, tak boleh. Kita kena, itu antara syarat yang penting lah di dalam bab sembahyang ni. Hak lain tu tak ada masalah sangatlah. Baik. Dan demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lazim ni yang mesti oleh i'adahnya, maka tiada sah dijamakkan dia. I'adah ni kena ulang balik. Dia sembahyang tadi tak ada wuduk, itu kena sembahyang lain. Kena sembahyang. Kain dia terkoyak pula. Nah, sekarang ni surah terkoyak mahal. Mahal tu, surat jin koyak tu, cuba tuan-tuan kita tanya ni. Ui, beratus tu harga. Nah, terkoyak kepala lutut lah tu, amis. Aduh. Nah, tengok orang pakai surat jin terkoyak di atas pada paha dah. Ui, nah, mahal tu. Beratus. Ada beribu pun ada. Nah, kalau koyak di bawah sikit kat betih tu boleh tahan. Ini atas pada lutut. Mayang apa. Nah, jadi kalau orang yang macam tu, dia tak boleh buat jamak lain, kena sembahyang lain lah. Habis itu syaratnya. Baik, kita tengok pula jamak takhir. Bermula syarat jamak takhir. Takhir ni kita kemudian kan tangguhkan sembahyang yang pertama di dalam waktu, sembahyang kedua. Zuhur kita tangguhkan di dalam waktu asar, kita sembahyang dalam waktu asar. Maghrib kita sembahyang di dalam waktu isyak. Itu orang panggil takhir nama dia. Kalau kita sembahyang asar dalam waktu zuhur, itu orang panggil takdim. Takdim itu maknanya dahulu. Takhir kemudian, ataupun ditangguhkan. Tangguh. Pertama, syaratnya ada dua syarat. Pertama, diniat akan jamak di dalam waktu yang pertama, jikalau tinggal ia kadar lulus sembahyang yang mempunyai waktu itu di dalamnya sekalipun memadalah ia. Jadi kita bila mana masuk waktu zuhur, kita kena niat kata kita nak tangguhkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar. Ataupun kita kata aku nak takhirkan zuhur di dalam waktu asar. Ataupun maghrib aku nak takhirkan di dalam waktu isyak. Kita kena niat itu, niat tangguh. Kalau kita tak niat begitu, hukumnya haram, hukumnya berdosa, dan tak boleh buat jamak. Sebab yang kata haram kerana kita keluarkan waktu tanpa sembahyang. Itu yang kata haram. Jadi sebab tu kita kena niat. Kalau kita niat, berlaku kemalangan ke, mati kita, tak berdosa kita. Walaupun kita tak sembahyang, hukumnya tidak berdosa. Sebab kita niat kerana nak sembahyang dalam waktu isyak. Boleh. Itu boleh. Ataupun nak sembahyang dalam waktu asar. Tapi kalau tak niat, itu tak boleh. Buat jamak pun tak boleh, hukumnya haram dia meninggalkan waktu zuhur. Sebab tu masuk waktu zuhur, kita kena niat lah. Nah, apa kita pun niat, berasa lapar, nak berhenti pula, berhenti kat tapah ni. Boleh kita sembahyang apa ni pun, boleh kita tarik balik. Tak jadi ya. Dah ada berhenti ni, berhenti ni pakai buat jamak takdim pula lah. Boleh, tak ada masalah. Itu tak ada masalah, boleh. Sebab kita berhenti kan. Tadi kita tak nak berhenti, mula fikir tak nak berhenti. Ini nak berhenti pula. Boleh. Boleh kita sembahyang jamak takdim nama dia. Yang kedua, berkekalan safarnya hingga sempena kedua sembahyang itu. Musafir itu mesti berterusan. Masih dalam berterusan. Tapi jangan balik sembahyang kat rumah. Kalau sembahyang kat rumah tak boleh. Elok sampai penatnya balik sembahyang kat rumah lah. Tak boleh.
Sebab dia kena sembahyang di dalam musafir juga. Walaupun kita balik kita katalah dekat Tapah dah masuk maghrib, kita pun terus Tapah KL ni 1.5 jam ya. Katalah kalau tuan-tuan buat kereta perlahan sampai ke Rawang. Sampai kat Rawang. Jadi kita kena berhentilah kat mana-mana sebelum kita masuk sini. Dekat Jalan Duta tu ada surau itu. Berhenti dekat Share ada surau itu, semayang itu. Boleh? Elok sampai tu orang azan isyak, kita pun semayang. Boleh? Kita pun balik. Balik sampai rumah. Pukul 9. Kuliah pun tak habis lagi pukul 9. Boleh? Boleh. Tapi jangan kita balik sembahyang dekat rumah. Sembahyang kat masjid Seri Rampai ke, itu dah kawasan kita dah, tak boleh dah. Itu tak boleh. Nak boleh sembahyang dekat betul lah. Kalau di sebelah timur, pantai timur tu, kat Taman Melati tu boleh lah. Itu boleh lagi lah. Jadi itu maknanya masih berkekalan musafir itu. Kena sembahyang di dalam perjalanan. Dia tak boleh sembahyang tempat rumah kita Kalau balik sembahyang kat rumah, hukumnya maghrib tu dikirakan haram lah. Isya tak apalah, kita sembahyang waktu dia kan. Maghrib tu dikirakan haram. Sebab kita dikirakan meninggalkan sembahyang maghrib. Walaupun kita niat dah tadi, tapi dikirakan kita ni meninggalkan sembahyang maghrib. Sepatutnya kita sembahyang di dalam musafir. Apabila masuk sampai kawasan rumah kita ni, habis masuk Seri Rampai tu kawasan rumah kita lah kan. Habis tak boleh. Walaupun belum sampai rumah lagi, berhenti kat masjid pun tak boleh. Sebab itu kawasan kita dah. Jadi itulah kot. Ada apa lagi? Ya. Boleh kita buat takdim pun boleh. Dalam bahaya tu boleh kita ubahkan niatnya. Boleh kita ubahkan niat balik untuk nak buat takdim pula. Maknanya kita batalkan cadangan kita nak buat takhir tadi lah. Kalau terperangkap dalam jam, kalau kita fikirlah maknanya benar ni jam ni memang teruk lah, kita boleh semayang sebagai menghormati waktu sajalah. Semayang dalam kereta, takbir tak payah angkat tangan, Allahu Akbar, walaupun tak ada uduk tak apalah. Tak betul kiblat pun tak apalah. Macam mana pun boleh lah. Itu orang panggil sembahyang menghormati waktu sajalah. Sebab dulu kita ada bincang. Dia ada dua persoalan di situ. Satu, kita tak sembahyang. Kalau tak sembahyang pun hukum dosa juga.
Kemudian kalau kita biarkan waktu itu keluar tanpa kita sembahyang pun berdosa juga. Dua persoalan di situ. Jadi sebab tu ulama mengatakan, ini ada juga orang nak berfikir apa sembahyang hormat itu itu dia kurang kajian lah. Jadi ulama ni, sebab tu kita lebih suka ikut pandangan ulama. Sebab ulama ni mereka ni bukan alim sungguh. Bukan main-main. Kita baru duk meraba-raba nak buka kitab hadis mana ni hadis ni. Ulama ni dah hebat dah mereka ni. Jadi sebab tu ulama ada bincang benda ni. Kalau kita tinggal sembahyang tanpa kita sembahyang di dalam waktu, hukumnya haram. Yang kedua, kalau kita biarkan waktu tanpa sembahyang pun haram juga. Maka sebab tu ulama kata kita kena meraihkan waktu itu, kita kena sembahyang. Sembahyang kita walaupun tidak ada wuduk tak apa-apa, maka kita sembahyang juga sebagai sembahyang menghormati waktu nama dia. Maknanya jangan biarkan waktu tanpa keluar tanpa kita sembahyang. Jadi habis sempurna tu, habis selesai, kita balik rumah, kita kena ulang balik. Sembahyang tadi ni kita kena ulang balik. Dia tak boleh pakai jadi yang tu dah. Tak boleh. Sebab itu sembahyang itu tak sempurna. Dikirakan tak sempurna sembahyang itu. Dan sembahyang itu dikirakan tidak sah. Cuma kita tidak dikatakan haram mengeluarkan waktu tanpa sembahyang. Itu sahaja. Maka kita kena ulang balik sembahyang. Orang panggil i'adah. Macam orang balik pada Mekah daripada umrah ke haji ke, balik ke sini, kadang-kadang balik ke sini sampai pukul 9 pagi, pukul 8 pagi. Bermakna kita di dalam kapal terbang. Kita nak sembahyang dalam kapal terbang, payah. Kita sembahyang atas cushion. Kalau boleh ambil uduk, ambil uduk. Kalau tak boleh ambil uduk, sembahyang atas duduk. Sembahyang subuh. Ini baru balik haji, subuh tak sembahyang. Kena sembahyang. Sembahyang sebagai menghormati waktu. Ini ada juga dibincang di dalam kitab Bahrul Mazi, bagaimana nak sembahyang dalam kapal terbang. Semua ada dibincang dalam kitab Bahrul Mazi. Kalau tak betul kiblat tak betul dengan tidak ada wuduk apa semua ni, maka hukumnya tidak sah sembahyang. Sebab sembahyang ni mesti kena ikut syarat-syarat dia sempurna baru boleh. Jadi kalau tak boleh sempurna, maka itu dikirakan sembahyang sebagai menghormati waktu. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang sembahyang dia dalam kapal terbang, kalau dia sembahyang, mula dia menghadap betul kiblat, lepas pada itu kapal terbang ni 1 second pun dah lari jauh dah kan, maka dia tak akan betul kiblat. Maka kata Imam Nawawi, sembahyang dia tu dikirakan tidak sah. Maka sembahyang dia tu dikirakan sebagai menghormati waktu sahaja. Maka dia kena qada balik ataupun kena ganti balik sembahyang tu. Dia kena buat lain. Tu sajalah. Satu lagi jadi perbincangan jugalah. Boleh buat jamak antara orang-orang yang bermasalah yang begitu kritikal lah, seperti doktor. Boleh. Itu ada dibincang oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Boleh. Dia doktor nak operate 6 jam. Kalau 6 jam ni, kalau dia masuk pukul 11, pukul apa? Dia boleh buat jamak. Sama juga dengan orang dialisis boleh. Itu dibincangkan juga benda yang macam tu. Boleh dibuat jamak di mana. Itu kritikal sangatlah, benda-benda yang tak dapat dielak.
Kalau relax ni tak boleh lah. Nah, pasal nak apa itu, pasal nak tidur mengantuk sangat. Nah, dia kata kalau dia tidur ni saat kita lepas isya pula, baik dia buat jamak maghrib dengan isya. Oh, itu tak boleh. Itu tak boleh. Nah, itu tak boleh Kian. Ya. Dia kalau kita sampai masih ada lagi, kalau sempat satu rakaat kita sembahyang, macam contohlah kita kata maghrib lah. Kita sembahyang dapat satu rakaat. Asar lah kita kata, asar. Kita sembahyang asar. Balik Allah, kalang kabut jam sembahyang asar. Takbir Allahu Akbar, dapat satu rakaat, 3 rakaat lagi. Elok kita bangun rakaat yang kedua orang azan maghrib, dapat rakaat dia, dikira sah sembahyang kita walaupun dapat satu rakaat, tapi dengan syarat dapat satu rakaat. Tapi kalau tak dapat satu rakaat, elok kita takbir Allahu Akbar, orang pun azan, itu tak dapat lah. Itu dikirakan qada lah. Tapi kalau dia dapat satu rakaat di dalam waktu dia, 3 rakaat lagi tak dapat sembahyang satu dapat kira kan. Itu cerita dia lah. Itu memang ada di dalam hadis ada hadisnya, siapa yang dapat satu rakaat dikira dapat sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faruddud ilayna inda hajatina wa la tumsina ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah.